Baik, kita teruskan pelajaran Al-Quran dulu. Muka surat apa? Ayat dia surah Al-Baqarah, ayat 89. Baik, kita mulakan ayat 89 surah Al-Baqarah. Boleh catat makna? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma, dan manakala ja'ahum, telah datang ia kepada mereka, kitabun, sebuah kitab, min, apa makna min? Daripada, indi, ya, sisi. Sebab dah ada daripada, kita sebut sisi, daripada sisi. Kalau tak ada daripada, boleh di sisi, macam tu. Indillah, sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Lima, bagi apa yang ma'ahum, apa makna ma'ahum? Bersama mereka. Wa kanu, dan adalah mereka. Min qablu, daripada dahulu. Yastaftihuna, mereka minta kemenangan. Agak-agak kalau bunyi dia seperti ini, ada sin ta pangkal kan, ya. Kalau bab tu bab sulasi ke, rubai ke, humasi ke, sudasi, yang ada sinta, alif sinta, apa dia? Sudasi, 6 huruf, ya. Jadi sinta tu tambahan tu. Kalau huruf asalnya apa? Fataha, mana buka? Fataha, itu huruf asal. Jadi sin dengan ta tu tambahan. Kalau madinya ada alif lah, alif sinta, alif sinta fataha, istaftaha, apa? Istaftaha. Ini mudhari ni, yastaftihu, ya. Apa makna yastaftihuna? Mereka minta kemenangan. Alal ladzina, atas orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Falamma, maka manakala ja'ahum, telah datang ia kepada mereka, ma, apa yang arafu, telah kenal mereka. Arafu, kalau asalnya apa?
tanpa waw, Arafah. Tiga huruf Arafah. Ya. Kafaru, telah kafir mereka. Huruf asal dia kafaro. Tu penting tu, ya. Kafaro, telah kafir mereka. Bihi, dengannya. Fala'natullah, maka laknat Allah ala atas al-kafirin, orang-orang yang kafir. Yang dah belajar sorof tu, kafirin ni agak-agak isim apa ya? Yang kita dah belajar ni isim apa ni? Kafirin, orang-orang yang kafir. Isim masdar ada, isim maf'ul ada, lagi ya, isim fa'il, ya, isim fa'il. Nah, ya, isim nama. Isim tu nama. Isim fa'il. Kerana isim fa'il, tanya sendiri dan jawab sendiri, ya. Baik, ya. Isim fa'il, lepas isim fa'il apa yang kita belajar? Isim maf'ul. Agak-agak macam mana kalau nak buat isim maf'ul bila kita jumpa isim fa'il? Kalau kafirin, kalau isim maf'ulnya tak payah buka pun tak dapat juga, ya. Kalau kafirin, isim fa'ilnya makfurun, isim maf'ulnya makfurun, apa? Makfurun atau makfurin, apa boleh, ya. Ini isim maf'ul. Ini untuk 3 huruf. Untuk 3 huruf bunyinya semua maf'ulun semua. Untuk 3 huruf. Tapi kalau untuk isim, untuk 4 huruf, dia tukar baris. Ingat tak? Itu tukar baris. Ya, kalau muslimun, muslamun. Macam tu. Dia dah lebih 3 huruf, dia tukar baris, ya. Tapi kalau yang 3 huruf tu mesti setimbang dengan maf'ulun. Jadi kalau kafirin jadi makfurun, macam tu, ya. Okey, kita ulang dulu makna, ya. Ulang makna dulu. Dan manakala ya. Fatahah tu buka. Minta buka. Minta buka. Minta buka dah menang tu. Dah boleh buka. Minta kemenangan tu daripada perkataan buka. Dah boleh buka menang lah tu. Ya. Macam itulah bahasa dia, ya. Okey, semak semula, ya. Walamma ja'ahum kitabun, dan manakala telah datang ia kepada mereka sebuah kitab min indillah, daripada sisi Allah, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Kitab di sini kitab Al-Quran. Dah datang kepada mereka orang Yahudi, ya. Kitab Quran ini membenarkan. Apa maksud membenarkan? Mempersetujui kitab Taurat, ya. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka daripada dahulu, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka minta kemenangan atas orang-orang yang telah kafir mereka. Maksudnya orang Yahudi, ya, mereka tidak punya tanah, tidak punya negeri lah, tidak punya negeri.
mereka duduk di bawah pemerintahan orang-orang musyrikin, dan mereka berpegang dengan kepercayaan bahawa akhir zaman akan lahir satu nabi. Nabi ini akan membantu kami dan mengalahkan kamu. Itu maknanya. Akan lahir seorang nabi yang akan menolong kami dan mengalahkan kamu orang musyrikin. Dia ada pegangan macam tu. Tetapi falamma ja'ahum, maka manakala telah datang ia kepada mereka, mana nabi itu pun dah datang kepada mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawa risalah Allah. Ma'arafu, apa yang telah kenal mereka, mereka kenal dengan tanda-tanda kerasulan atau kenabian itu. Jawapannya kafaru bihi, telah kafir mereka dengannya, kafir dengan nabi yang ditunggu-tunggu. Dia engkar. Bila dah lahir nabi yang ditunggu-tunggu tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun kufuri, atas alasan yang kita tunggu Yahudi bukan Arab. Yang kita tunggu ni nabi Yahudi, bukan nabi Arab. Jadi dia tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW kerana Muhammad itu Quraisy. Dan mereka buatlah helah, kita tidak boleh beriman dengan Muhammad sebab Muhammad ni keturunan hamba. Maka dia pun letaklah sejarah, Muhammad daripada Ismail, Ismail daripada Hajar. Hajar dulu seorang hamba. Jadi dia tidak layak nak mempercayai Rasul daripada kalangan hamba. Macam inilah perangai mereka. Padahal mereka ni memang menanti-nanti Nabi yang akhir. Sampai sekarang mana Nabinya? Tak timbul-timbul. Kalau mereka menanti-nanti Nabinya, mana Nabinya sekarang? Tak ada. Padahal dalam kitab Taurat tu dinyatakan ismuhu Ahmad, namanya pun dah disebut Ahmad. Ahmad itu adalah Muhammad. Jadi jawapannya falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Bila dah datang Nabi, dia tak nak beriman, Allah laknat mereka. Sebelum tu mereka tidak dikatakan kafir kalau mereka berpegang dengan kitab Taurat. Tetapi setelah datang Nabi yang akhir, dia engkari, baru dikatakan sebagai mereka orang-orang yang kafir. Baik, sama lagi, bi sama, seburuk-buruk apa yang. Bi sama, seburuk-buruk apa yang. Ishtarau, telah menjualkan mereka, bihi, dengannya, anfusahum, akan diri-diri mereka. An yakfuru, supaya mereka kufur. Bima, dengan apa yang. Anzala, telah menurunkan ia. Anzala ni fi'il apa ya? Fi'il madi. Allahu, oleh Allah, bagian, kerana dengki. An, bahawa, yunazzila, ia menurunkan. Allahu, oleh Allah, min, daripada, fadlihi, kurniaannya.
ala atas man orang yang yasa'u ia kendaki min daripada ibadihi. Siapa tahu ibadihi? Hamba-hambanya. Oh, kita ada belajar jamak lah. Jamak apa ni ya? Jamak taksir. Yakin ya? Yakin macam mana? Tak ada tanda muzakkar muannas, ya, jamak taksir. Kalau satu abdun, kan selalu orang namakan Abdullah, hamba Allah, tu seorang lah abdu tu, ya, jamaknya ibad, ya. Sama lagi, faba'u, maka telah kembali mereka, bi ghadabin, dengan kemurkaan, ala ghadab, atas kemurkaan. Walil kafirina, dan bagi orang-orang yang kafir, kita jumpa kafirin, isim apa namanya? Isim apa tadi? Fa'il. Macam mana isim maf'ulnya? Baru sebut tadi, makfurun. Ya. Hari ini ingat, esok pun ingat, lusa pun ingat dan akan ingat selamanya, ya. Azabun muhin. Azabun tu azab. Azab kita terjemah azab jugalah senang, ya. Azabun azab, muhin yang menghinakan. Yang menghinakan. Baik, ulang ya. Bi sama tadi. Daripada bi sama tadi, seburuk-buruk ya. Bi'sa mastara bihi anfusahum, seburuk-buruk apa yang telah mereka jualkan dengannya akan diri-diri mereka, ayakfuru, supaya mereka kufur. Maknanya bila mereka tidak menerima keimanan atau kepercayaan kepada Rasul yang akhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah menjualkan dirinya untuk jadi kafir, ya. Itu maksudnya. Mereka telah menjualkan dirinya untuk jadi kafir. Kafir dengan apa? Bima anzalallah, dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah. Allah sudah turunkan Alkitab kepada Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka kufuri. Ya, bagian, diterangkan sini bagian kerana apa? Kerana dengki. Ada perasaan dengki, tidak senang. Ya, kalau seandainya Muhammad itu lebih atau mengatasi mereka. Terutama yang paling dengki ialah, ya, orang-orang alim mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, ya. Jadi, ya, mereka dengki kerana takut diatasi, ya. Jadi kedatangan Nabi Muhammad, ya, seolah-olah telah mengatasi, ya, kedudukan mereka. Mereka rasa tergugat. Itu dengki dia. Min fadlihi, bahawa ia menurunkan, ayyunazzilallah min fadlihi, bahawa ia menurunkan oleh Allah daripada kurniaannya, iaitu wahyu, ala may yasha, atas orang yang ia kendaki, min ibadi, daripada hamba-hambanya.
Allah telah menurunkan wahyu ni ke atas orang yang ia kendaki, ya, di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengki, ya, apalagi Nabi Muhammad itu bukan Yahudi, Muhammad itu bangsa Quraisy, ya. Faba'u, maka telah kembali mereka bighadabin ala ghadab. Maka telah kembali mereka dengan apa? Kemurkaan atas kemurkaan. Maksudnya dua kemurkaan. Pertama, kemurkaan kerana menyia-nyiakan kitab Taurat. Yang kedua, kemurkaan kerana tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang, ya, orang Nasara pula, kemurkaan yang pertama, ya, mereka kufur dengan Nabi Isa. Ya, yang kedua, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil kafirina azabu muhin, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan, ya. Lagi, sambung lagi, ya. Wa iza, dan apabila. Qila, telah dikatakan ia, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah olehmu. Fi'il apa ya? Aminu. Fi'il amar. Fi'il madinya apa? Amana. Selalu kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu. Kalau amanu, itu madi, telah beriman mereka. Kalau ke bawah, aminu, itu fi'il amar, berimanlah olehmu. Itu bezakan, ya. Sebab selalu kita jumpa amanu, amanu tu madi. Ini aminu, ini amar. Ini jamak amar. Kalau seorang amin, kalau berdua amina, kalau ramai aminu, ini ramai, ya, jamak. Bima, dengan apa yang anzala, telah menurunkan ia, Allahu, oleh Allah. Qalu, telah berkata mereka, nu'minu, kami beriman, bima, dengan apa yang unzila, telah diturunkan ia, alaina, atas kami. Wa yakfuruna, dan mereka kufur, bima, dengan apa yang wara'ahu, di sebaliknya. Wahwa, walhal ia, al-haqqu, kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan, lima, bagi apa yang ma'ahum, bersama mereka. Kul, katakanlah oleh engkau. Fi'il apa, ya? Katakanlah oleh engkau. Amar. Kalau nahinya macam mana? La takul. Apa? La takul. Katakanlah oleh engkau, jangan engkau katakan. Fi'il madinya apa? Selalu jumpa fi'il madi. Qala.
Mudhari'nya selalu pun jumpa. Yakulu. Nah, yang biasa-biasa itulah. Ya. Biasa atau lali kita sebutkan di bibir kita, ya. Qala yaqulu, lagi kul. Nahi la takul, ya. Baik, sambung lagi. Falima, maka kerana apakah? Yang maka tu fa, lima ni ringkasan limaza. Ya, kena faham ya. Lima ni ringkasan daripada perkataan limaza. Jadi za tu dibuang jadi lima saja, ringkas. Falima, maka kerana apakah? Ya, jadi ma tu asalnya maza. Ya. Jadi za tu dihazaf, dibuangkan. Taktuluna, kamu bunuh. Fi'il apa ya kalau taktuluna ni? Mudhari', ya. Kalau saya tanya mudhari' ni mudhari' apa? Mudhari' ada dua, ma'ruf ke majhul? Ma'ruf, ya. Kalau majhul ingat tak ni? Tidak diketahui orang lah. Macam mana nak buat? Kalau taktuluna, ingat tak barisnya? Ya. Yelah, belajar seminggu sekali kan. Dapat pangkal ujung lesap, dapat ujung pangkal losap, ya. Tak apa, ya. Tapi insya-Allah, ya. Jangan syahid. Ya. Jangan syahid sudah, ya. Tak ada perlu. Kalau Said langsung tak tahu majhul, ya. Tuktilu, taktalu. Oh, macam-macam lah, ya. Itu baru seminggu, ya. Ya. Ingatkan kalau majhul untuk mudhari' depan dengan atas. Depan pertama, kedua atas. Jadi tuktalu. Ya. Siapa sebut tuktalu tadi? Betul tu, ya. Tuktalu. Maknanya kamu dibunuh kalau tuktaluna, ya. Okey. Taktuluna, kamu apa? Kamu bunuh anbiya'a. Anbiya Allah, akan nabi-nabi Allah. Anbiya ni jamak. Jamak apa ni? Jamak taksir. Kalau seorang nabi, yang kita sebut nabi, nabiullah, nabi Allah, ya. Jamaknya anbiya. Min qablu, daripada dahulu. In kuntum, jika adalah kamu. Mukminin apa maknanya? Orang-orang yang beriman. Dalam makna tu orang-orang yang. Isim apa tu? Isim fa'il. Orang-orang yang, ya. Kalau isim maf'ul dia ada di. Orang-orang yang di, tambah di, ya. Ni orang-orang yang. Agak-agak macam mana kalau jadikan isim maf'ul? Kalau yang ada mim, perubahan baris. Jangan tukar, perubahan baris saja. Kalau mu'ma. Macam tu, ya. Mu'manina. Itulah, ya. Bukan tua, lama pakai dah. Sensitif sebut tua-tua ni, ya. Ya. Oh, lama. Okey, mukminin, ya. Kalau mukminin, kalau nak jadikan dia punya isim maf'ul, tukar baris. Mukmi jadi
mu'ma ke atas. Jadi mu'manina. Itu dikatakan kalau isim fa'il yang guna mim, ya perubahan dia baris saja. Tapi kalau yang 3 huruf tadi memang dia lain. Macam tadi kafirin jadi makfurun, makfurin, ya. Okey, ulang dulu. Nanti kita ulang-ulangkan. Dan apabila dan mereka kufur dengan apa yang disebutkannya, walaupun dia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka katakan kamu engkau maka kerana apa kamu dan Nabi Allah daripada kamu jika adalah kamu orang-orang yang beriman. wa iza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka, berimanlah olehmu dengan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah. Mana berimanlah dengan Al-Quran. Bila diajak kepada mereka, iaitu Yahudi ataupun Nasara, diajak suruh percaya, beriman dengan apa? Al-Quran, bukan selain Quran, ya. Apa kata mereka? Ya. Qalu, telah berkata mereka, mana mereka jawablah, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan ia atas kami. Maknanya orang Yahudi akan mengatakan, oh cukuplah kami beriman dengan Taurat saja, ya, kami tak perlu lagi nak ditambah-tambah dengan Quran. Cukuplah kami beriman dengan apa? Taurat. Ini, ya, cara pemikiran mereka untuk menolak, ya, kebenaran Al-Quran tadi. Dia kata, tak apa, kami cukup beriman dengan apa yang kami, ya, ada, iaitu Taurat. Macam tu bahasanya. Kalau betul mereka beriman dengan apa yang ada dalam Taurat, ya, wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur dengan apa yang di sebaliknya, ya. Sedangkan Al-Quran, Taurat tadi menyuruh kepada beriman kepada Nabi yang akhir, kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang akhir. Kalau dia beriman dengan Taurat, tentulah dia akan beriman dengan Nabi SAW, ya. Berarti mereka telah kufur di sebalik itu. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, walhal ia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Al-Quran ini membenarkan, ya, pada apa yang ada dalam kitab mereka. Kalau cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Idris, cerita Nabi apa dalam Quran, ada tersebut dalam Taurat. Dan Quran ini lebih memperjelaskan lagi, atau lebih terang lagi, ya. Dan hukum-hukumnya lebih, ya, padu lagi daripada yang ada dalam kitab Taurat. Jadi itu dikatakan musaddiqal lima ma'ahum, ya, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Okey, disuruh soalkan kepada mereka, kalau benar dia beriman dengan kitab Taurat, ya, kul, katakanlah oleh engkau, falima taqtuluna anbiya Allah, maka kerana apakah kamu bunuh akan nabi-nabi Allah min qablu, daripada dahulu. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Kamu mendakwa kamu beriman dengan kitab Taurat. Kenapa nabi-nabi yang memperjuangkan kitab Taurat kamu bunuh? Nabi Yahya kamu bunuh, ya, digergaji dengan gergaji. Anaknya Yahya, ya, pun dibunuh juga. Semua ini pejuang-pejuang kitab Taurat. Kenapa dibunuh? Ya. Dan banyak lagi nabi-nabi yang dibunuh, ya, oleh Bani Israel, ya, mengikut, ya, dalam kitab Tafsir Jalalain katanya tak kurang daripada 80 orang nabi telah dibunuh, ya, sebab nabi kan banyak, ya. Rasul dengan nabi ada beza, ya. Jadi, ya,
Nabi, kalau benar kamu beriman dengan kitab Taurat, kenapa kamu bunuh nabi-nabi yang memperjuangkan kitab Taurat? Nah, ini soalkan balik kepada mereka, ya. Baik, dalam ayat ini kita jumpa perkataan musaddikon. Jumpa tak musaddikon? Ayat yang akhir tadi, membenarkan. wa huwal haqqu musaddikon. Jumpa. Apa maknanya? Yang membenarkan, ya. Kalau dikatakan yang, isim apa tu? Yang membenarkan isim fa'il, tapi dia tak dah berubah baris jadi kon. Asalnya musaddikun. Ya, mula-mula isim ni dia pada depannya musaddikun. Bila dah jadi ayat, dia akan berubah baris. Itu jangan heran, ya. Makna tak berubah. Musaddikon, kadang musaddikin. Kalau berubah baris depan, atas, bawah tu, dia tidak merubah maknanya tu, ya. Hanya itu adalah hukum nahu. Ya, hukum nahu, ya. Jadi sekarang ni musaddikon, yang membenarkan isim fa'il. Kalau isim fa'il kita nak jadikan isim maf'ul, tukar apa sini? Tukar baris. Cuba tukar baris. Musaddi, tukarkan atas. Musaddakon. Kalau bunyi tanwin depan pun boleh. Musaddakun, contohnya, ya. Kita belajar sorab bunyinya musaddikun contohnya. Dalam ayat kita jumpa musaddikon, dah tak kenal lagi dah jadi kon, ya. Besok berjumpa pula min musaddikin, dah ke bawah pula, ya. Dah tak kenal di isim fa'il. Jangan macam tu. Mana perubahan akhir tu kon, kan, ni tak merubah di isim fa'il, ya. Kita fahamkan, pasal kita belajar sorab ni mula-mula bariskan depan. Tapi bila dah jadi ayat, masalahnya bila jadi ayat dia bertukar, ya. Ini keistimewaan bahasa apa? Arab, ya. Musaddikun, lagi musaddikon, lagi musaddikin. Maknanya yang membenarkan. Cuba kita buat bahasa kita. Yang membenarkan, yang membenarkan, yang membenarkin. Ya? Boleh. Ya? Tak ada, ya? Tapi bahasa Arab boleh, ya? Muhammadun, terkadang dibaca Muhammadin, Muhammad juga, Muhammadan, ya. Kita yang menyalahi nahu ada satu nama, Ahmadi. Nama Ahmadi tu menyalahi nahu lah. Sebab Ahmadi dia tak boleh baris bawah. Melayu boleh. Melayu boleh, ya. Orang Melayu dibariskan bawah Ahmadi, ya. Dalam bahasa Arab Ahmad ni tak boleh baris bawah. Dia Ahmada atau Ahmadu. Hukum nahu tak boleh baris bawah, ya. Yang tak boleh kita buat. Ya, Melayu boleh bariskan bawah Ahmadi, ya. Baik, ya. Itu isim fa'il, ya. Satu lagi saya nak kenalkan macam isim fa'il, ya. Bentuk yang sulasi selalu kita tak tahu apa mahir, ya. Contohnya saya kata kita ambil, ya, ja'ilun. Ja'ilun, ya, pen merah. Tambah ni. Ja'ilun. Contohlah, ya. Ni ja'ilun. Tanwin, ya. Nasirun. Nasirun. Ja'ilun maknanya apa? Yang menjadikan. Ja'ilun yang menolong, ya. Fatihun contohnya yang apa? Membuka. Ini terdiri daripada sulasi, ya. Terdiri daripada apa? Sulasi. 3 huruf, sulasi mujarrad. Kalau nak jadikan isim maf'ul bentuk yang macam ni, semua tambah mim, ya. Jadi kalau ja'ilun jadi maj'ulun, apa?
Maj'ulun. Macam ni. Semua kena letak mim, waw dengan air samalah. Kalau nasirun, nasirun surun, macam tu. Kalau fatihun, maftuhun. Macam tu. Ja'ilun, maj'ulun. Nasirun, mansurun. Fatihun, maftuhun. Ya. Ini isim fa'il. Isim apa? Fa'il. Ini isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Ini untuk sulasi ya. Kalau dah lebih daripada 3 huruf, ya 3 huruf dia guna mim. Contohnya tadi musaddikun. Musaddikun. Kalau isim maf'ulnya tukar baris. Apa dia? Musaddakun. Macam tu. Musaddikun, musaddakun. Ya. Kita jumpa munzilun, yang menurunkan. Munzilun. Kalau isim maf'ulnya munzalun. Ini tukar baris saja. Ya. Macam tu. Ini pertukaran, saya bulatkan ya. Ini pertukaran dia. Munzi jadi munza, musaddi musadda, atas sabdu musadda. Macam tu. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau kita jumpa yang dia guna mim, ini lebih daripada 3 huruf. Kalau kita jumpa barisnya macam ni, ya, ini bermakna 3 huruf. Isim fa'il 3 huruf, dia bentuk macam ni. Ya. Yang pada sulasi yang sini apa? Yang sini sulasi mazid. Mana 3 tambah. Ya. 3 tambah rubai. Ya, rubai tu yang kita sebut rubai, humasi lagi, sudasi, itu yang sinilah. Ya, yang sebelah sini sama, semua guna mim. Isim fa'il ni semua guna mim. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Itu penting ya. Bila kita jumpa isim fa'il, macam mana nak buat isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Isim fa'il apa makna? Yang. Isim maf'ul yang di. Ya. Yang dengan yang di. Ya. Ja'ilun, yang menjadikan. Maj'ulun, yang dijadikan. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Fatihun, yang membuka. Maftuhun, yang dibuka. Musaddikun, yang membenarkan. Musaddakun, yang dibenarkan. Munzilun, yang menurunkan. Munzalun, yang diturunkan. Macam itulah ya, perubahan dia ya. Macam senang ya. Baik ya. Kita buka sorof dulu. Pelajaran sorof. Kita ada latihan ya sorof. Fi'il apa itu? Fi'il madi ya. Fi'il madi pecahan dia ada berapa? 14.
Pandang satu nampak 14. Pandang satu nampak 14 ya. Dia punya bilangan ya, bahagian 3. Ini bahagian 3. Surah bahagian 3, fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi, kemudian latihan dia ada 3 ya. Ja'ala, lagi alima, hasuna ya. Kalau puan-puan faham, tuan-tuan dan puan-puan faham, dia punya fi'il madhi ni, dia punya awal tak ada berubah ya. Awal dia tak berubah. Kalau misalnya kata ja'ala sampai akhir jim ain tu tak hilang. Dia yang berubah depannya. Ja'ala kalau berdua, ja'ala kalau ramai, ja'alu. Dia hujung dia berubah. Awal dia tak berubah ya. Ini dah salin. Dah ambil gambar lah. Dia ada tak nak salin, dia ambil gambar je. Saya nak padam boleh Baik, kita tengok latihan untuk fi'il madhi dulu. Apa dia? Pertama, ja'ala. Ambil satu contoh dulu, ja'ala ya. Susunan yang hari tu saya bagi tahu, buat 3 macam tu ya. Supaya kita tahu, ni muzakkar macam ni, muannas macam ni ya. Okey. Pertama ja'ala. Ja'ala kalau berdua, ja'ala tambah alif. Kalau ramai, ja'alu tambah waw. Okey, ja'alu ya. Kalau muannas, muannas kita letak kala lain, ja'alat. Ada ta, ja'alat. Kalau berdua, ja'alata. Kalau ramai, ja'alna. Tengok, kalau lelaki waw, kalau perempuan nun ya. Dia punya ganti nama semua di akhir. Awal tetap ja'a. Ya. Baik lagi untuk engkau, ja'alta. Lagi ja'altuma. Lagi ja'altum. Okey, untuk lelaki. Untuk perempuan, ja'alti. Lagi ja'altuma sama. Lelaki perempuan sama. Ja'altunna ya, lelaki tum, perempuan tunna. Okey. Yang last, ja'altu dulu. Ja'altu, ja'alna. Nun alif ya. Ja'alna. Dalam segi makna, ingat lagi tak? Yang atas ni ia, kemudian kalau berdua, ia berdua. Kalau ramai, mereka. Kalau sini tengah ni, engkau berdua, kamu. Sini aku. Lain aku apa? Selain aku apa? Saya. Lagi? Hamba. Orang Kelantan ada sini, hamba. Ya. Lagi
Orang negeri pun ada Eden. Eden. Lagi Ese. Ayo. Ini semua NS ni. Tiga-tiga NS. Kawan. Oh, kawan. Masuklah juga ya. Ada yang nak belajar tu. Tengok teman. Oh, teman. Oh, banyak ah. Teman. Ai. Boy. Ai. Ini semua tu tu. Aku Kalau kami ja'alna, ini satu saja kami kami. Sebab itu dalam menterjemah biar tepat kedudukan dia contohnya macam ni. Telah menjadikan ia seorang. Telah menjadikan ia berdua. Tak sampai mereka lagi, baru berdua. Tanda berdua alif. Alif ni tanda berdua. Perempuan tanda berduanya apa? Salah. Alif juga. Ta ni tanda perempuan kan, ditambah apa? Alif. Sebab itu ja'alata. Kemudian telah menjadikan mereka, tanda mereka waw. Untuk perempuan na. Sebab itu na tak ada alif Kalau ada alif, dia jadi macam ni, makna kami. Jadi na ni mereka. Telah menjadikan mereka perempuan. Okey. Ja'alta telah menjadikan apa? Engkau seorang. Telah menjadikan engkau berdua. Dalam terjemah macam tu. Telah menjadikan kamu. Jangan mereka, salah. Kamu. Jadi engkau berdua, kamu. Kalau perempuan ja'al ti. Ta jadi ti. Kalau berdua tuma. Kalau ramai tunna. Ja'al tu telah menjadikan aku, ja'alna telah menjadikan kami. Kalau kita tahu dia punya kedudukan akhir tu, walaupun dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf sama. Okey, contoh saya bagi 4 huruf. Alif, nun, zai, lam. Apa bunyinya? Berapa huruf? 4. Ataupun nun, zai, lam, nazala pun 4 huruf. 4 huruf juga. Ataupun 6 huruf. Istansoro. Contoh. Istansoro. Berapa huruf? 6. 3 huruf ke 4 huruf 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ke 6 huruf. Dia punya fi'il madi nak dijadikan pecahannya sama. Tambah saja depan. Baik, contoh. Ambil yang 4 dulu. Anzala 4 huruf Kita nak pecahkan dia, tambah depannya saja sama. Tukar anzala. Lagi anzala, anzalu, sama. Kalau sini bawah ni anzalta, anzaltuma, anzaltum. Kalau bawah sini anzaltu, sama, sebab pangkal dia tak berubah yang ujung. Okey, kalau 6 huruf, istansoro, telah minta tolong ia. Istansoro. Cuba buat. Kalau istansoro, istansoro tambah alif. Istansoru. Kalau sini, yang ni istansorta. Lagi istansortuma, istansorti, istansortu. 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke. Kalau kita tahu basic awal ni, yang lain ikut sama penambahan ujungnya.
Okey, latihan. 5 huruf ni fi'il apa tak? Ha? Yang 5 huruf ni kecil. Ni semua fi'il madi. Ni fi'il madi. Apa beza madi atas ni jawab? Ha? Apa beza madi yang atas dengan madi yang bawah? Ni. Ya. Ni 6 huruf. 6 huruf Madi juga. madi. Ya. Yang ni 4 huruf bentuk anzala. Ini pun 4 huruf tapi bentuk ada sabdu nazala. Ya, nazala. Maknanya telah menurunkan ia. Okey. Cuba tengok dalam pelajaran sorof yang dibuat latihan. Yang kedua apa? Selain ja'ala, alima. Alima, tengok pada barisnya dah lain kan? Ain, lam, mim. Ain, lam, mim, alima. Maknanya apa? Telah mengetahui ia. Jadi dalam memecahkan dia, kita jangan tukar barisnya. Ain, dia letak lam atas, alama. Salah ya? Ali tetap Ali. Yang nak tambah apa? Ujung dia. Ya? Cuba sebut yang dah buat ya. Alima, Alima, Alimu, Alimat, Alimata, Alimna, Alimta, Alimtuma, Alimtum, Alimti, Alimtuma, Alimtu, Alimna. Ya. Apa makna alim tu? Aku tadi yang mengetahui. Telah mengetahui aku. Telah mengetahui aku. Alim tu, telah alim aku. Telah alim aku. Telah mengetahui lah. Mengetahui. Okey, macam mana? Yang buat latihan lulus tak? Lulus. Ya. Nampak bersih ya. Lulus apa? Ya. Saya tak faham yang tiga ni apa dia? Yang tiga tu pecahkan. Pecahkan tingkat 1 jadi 14. Ini sama ni? Sama. Tiga ni kan betul. Ambil ini 1, 2, 3 ni sama. Ni letak ni mana? Pasal nak letak mana? Yang sebelah tu pasal nak letak mana? Ya. Cik kan buat 6. Oh, berenam. Itu lagi rajin, tak apa. Ya. Dah pencen-pencen ni buatlah. Tapi tengok sama je tak masalah. Okey, satu lagi belum selesai. Lepas alima apa tadi? Hasuna. Sebab itu saya tengok baris yang lain pula. Ya, contohnya hasuna. Hasin nun. Hasuna. Kita jangan ubah ya. Huruf tengah ni atau baris tengah ni jangan diubah sebab ini asal. Jadi ujungnya saja kita tambah. Okey, cuba buat. Kalau yang dah buat ya, semak. Yang tak buat pandanglah sini. Ya. Okey, hasuna, hasuna, hasunu, hasunat, hasunata, hasunna, hasunna. Sebab dia dua nun. Hasunna, hasunta, hasuntuma, hasuntum, hasunti, hasuntuma, hasuntunna, hasuntu, hasunna. Ya. Sunnah tu boleh buat satu nun di dua sabu. Boleh? Boleh. Ha, sin, nun ya. Ha, sun, na. Macam ni. Ya. Boleh buat macam tu. Sabdukan. Ya. Ini fi'il apa? Madi. Fi'il madi terbagi berapa? 14. Dia punya pecahan 14. Terbagi 2. Satu apa? Ma'ruf adul. Satu ma'ruf, satu majhul. Ya. Boleh nampak sini? Boleh nampak sini? Ma'ruf. Satu lagi apa? Majhul. Macam mana? Ya. Ini madi ya. Baik. Kita ambil yang dah belajar saja. Contohnya ambil ja'ala tadi. Ja'ala, jim, ain, lam, ma'ruf.
Kalau nak jadikan majhul, kita kena ingat barisnya. Pertama baris depan, kedua baris bawah. Jadi barisnya apa? Ni ju i. Penting ya. Yang akhir tu sama lah. Ju'ila. Ju'ila. Okey, yang satu lagi alima. Alima. Ain lam mim. Kalau majhul ikut baris yang macam ni. Ulima. Ulima. Satu lagi pelajaran kita hasuna. Hasuna. Kalau majhul depan dengan bawah. Husina. Itu dikatakan walaupun dia punya madi ni ada beza-beza, ada ja'ala, ada alima, ada hasuna, tapi bila majhul seragam. Nampak tak? Barisnya seragam. Ju'ila lagi, ulima, husina. Kalau ma'ruf ini ada 14, majhul ada berapa? Ini kenapa tak ada lam ni? Tinggal hu saja. Ini pun ada apa? 14 juga. Macam mana nak buat dia jadi 14? Sama situ penambahan dia. Sekarang kita kalau tak salin pun tak apa, tapi sebut sama-sama. Sekarang kita ambil yang majhul, pecahkan jadi 14. Contoh, ja'ala jadi apa? Ju'ila. Cuba buat ju'ila. Dah lulus, tak payah salin. Lulus. Okey. Ulima pula, habiskan juga. Ulima. Okey, satu lagi, husina. Ada yang tak nak cakap tu, dia sebut dalam hati je. Pun lulus juga. Okey, cuba buat majhul yang lebih daripada 3 huruf. Contohnya anzala. Macam mana nak buatkan majhul? Saya padamkan anzala. Jadi apa sekarang ni? Anzala. Zila. Dah majhul Sekarang buat nazala, buat majhul juga. Nazala. Saya buang baris dia. Zila. Okey. Istansara. Kita nak jadikan dia majhul. Pertama bariskan apa? Depan. Lagi huruf sebelum akhir mana? Huruf sebelum akhir. Sod. Baris apa? Bawah. Bunyi us. Ini belum betul lagi. Kemudian yang baris atas kalau ada lebih lagi, bariskan depan. Sebab majhul dia tak mau ada baris atas awal. Jadi bariskan apa? Depan juga. Jadi bunyinya sebab dia dah berlebih, kita letak baris depan juga. Jadi bunyi ustun siro. Jadi tidak ada baris atas awal, depan bawah. Macam tu. Ustun siro. Kalau istansara tadi telah menolong, telah minta tolong ia, di sini telah diminta tolong ia.
Kalau telah menurunkan ia, jadi apa? Telah diturunkan ia. Majhul mesti tambah perkataan apa? Di, ya. Di. Penting ni dalam menterjemah. Telah di. Okey, sekarang cuba buat yang panjang ni. Ustun siro, cuba buat ya. Ustun siro kita pecahkan. Ustun siro, ustun siro. Unsirtu. Wah, lidah bergulung. Ya. Itu yang suruh baca doa tu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahlul 'uqdatan, dan ya, uraikanlah simpulan lidahku. Bersimpul tu. Ya. Itu ustun siro. Ya. Itu majhul. Ya. Jadi fi'il madi terbagi apa? Dua. Satu ma'ruf, satu majhul. Ya. Baik. Muka surat 20, bilangan 23 saraf. Ini adalah tasrif sulasi mujarrad, ya. Tasrif fi'lil madi al majhul. Madi majhul. Ini lengkapnya macam ni lah. Kalau tadi fa'ala, sekarang jadi apa? Fu'ila. Cuba bulatkan fa, baris depan dengan baris bawah tu bulatkan supaya dapat bezakan antara ma'ruf dengan majhul, ya. Depan dengan bawah. Fu'ila. Jumpa tak? Bilangan 23 ni. Ya. Bilangan 23. Ini tasrif lengkap dia lah. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Lagi fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ya. Dalam menterjemah tambah di. Tengok saya letak makna tu, telah dibuat orang ia. Boleh buat macam tu. Telah dibuat orang ia, telah dibuat orang ia berdua, kemudian telah dibuat mereka, telah dibuat orang mereka. Kalau tak letak orang pun tak apa, tapi letak di. Tengok 24, fi'lul madi majhul, latihan pada 24, cuba tengok, ya. Yang sebelah bawah tu ada makna. Ju'ila, ulima, husina, humida, nusra tu makna. Kita tengok nombor 1 atas, ju'ila, ya. Kemudian kalau berdua, ju'ila. Kalau ramai, ju'ilu. Kalau perempuan, ju'ilat. Kalau berdua, ju'ilata. Kalau ramai, ju'ilna. Dot-dot-dot tu apa? Buat sendiri, sambunglah sendiri, ya. Tu dot-dot tu lah, sambung sendiri. Letaklah dot-dot dia, ya. Cukup lah, ya. Ya. Baik, yang kedua, ulima. Lagi ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna. Untuk perempuan, ya. Itu tak lengkap lagi lah. Yang lengkap yang macam ni tadi, ya. Okey. Nombor 3, husina, husina, husinu, husinat, husinata, husinna. Okey. Nombor 4, humida, humida, humidu, humidat, humidata, humidna. Ini kena sambung sebab tadi tak ada. Ya, tadi tak ada, kena sambung. Lagi humidta,
Janganlah pandang situ, tak ada kat sini pandang. Sambung. Ya. Sambung. Humidta, humidtuma, humidtum, humidti, humidtuma, humidtunna, humidtu, humidna. Baik. Nusira. Nombor 5 tu, nombor 5. Nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu. Okey tu, ya. Kalau nak bagi markah bolehlah 100%. Ya. Ya. Okey, tengok bilangan 25. Ini nak melihat macam mana kedudukan ma'ruf dan majhul, ya. Bilangan 25. Jumpa tak? Okey. Di sini ada bab dia. Bab dia sulasi. Yang sebelah tengah tu bab madi ma'ruf, madi majhul, bab. Nampak tak? Ya, jadi madi ma'ruf, madi majhul, bab. Ini bab sulasi bermakna 3. Yang bawah ditulis bab rubai 4. Yang sebelah kiri atas khumasi 5. Baik, contoh ya. Bila saya sebut ma'ruf, sebutkan majhul. Ja'ala, alima, hasuna, aslama, soddaqa, qatala. Kalau qatala alif tukar waw, kutila. Dia tak boleh qaf alif depan u, ya, tak boleh. Jadi qaf waw. Qatala, kutila. Ta'allama, sebut dah siap pun lambat juga. Belum suruh buat, ya. Ya. Ta'allama, tu'allima. Tadaraba, tudu riba. Ijtama'a, infajara, ihmarra, uhmurra. Habiskan terus 26. Sama juga 26. Istaghfara, sebelah dia ustughfira. Ijlawaza, ihdaudaba, isfarra, dahroja, tazalzala, ihronjama, iksya'arra, uksyu'irra. Cuba tengok apa bab dia. Dahroja apa bab dia? Rubai. Kalau disebut rubai mujarrad, dia punya lahir memang 4 huruf, tak boleh dikurangkan. Dia lahir daharojim. Dia bukan daripada haroja, bukan. Dahroja. Memang 4 huruf, ya. Baik, untuk kerja rumah buat 2 saja. Buat dahroja dengan tazalzalah. Yang 26. Bab rubai mujarrad 26. 26 sebelah kiri, atas dengan bawah. Dahroja ma'ruf, duhrija majhul, tazalzala ma'ruf, tuzulzila majhul. Jadi buat 4 lah, ma'ruf dengan majhul tu. Itu kerja rumah. Buat sebelah, ya, sebelah sini. Itu saja untuk kerja. Buat 14, ya. 14. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sama-sama akan datang, ya. Kita sudahi dengan doa. Baca doa sama-sama. Baca doa, ya, sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina
wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata